kuarantin 15 hari sehingga dia bertukar menjadi halal balik, itu soal lain kan? Itu soal lain. Tapi kalau ada bercampur dengan benda-benda yang haram, dia akan menjadi syubhah. Syubhah ini elok kita buat ke elok kita tinggalkan? Elok kita tinggalkan selagi mana tak menjadi darurat kepada kita. Tak bolehlah saya kalau tak makan ikan patin yang dalam kolam tu, memang tak boleh saya. Kalau saya tak makan ikan patin yang dalam kolam tu, saya akan mati. Itu tak apa boleh makan. Tapi kalau belum sampai tahap itu, tinggalkan. Sebab yang syubhah itu dia lebih dekat kepada haram. Yang syubhah itu lebih dekat kepada haram. Tak tahu tidak dipilih hukum. Kalau kita tak tahu. Ada perbezaan pendapat tentang syubhah. Kita tak ambil lah. Ada orang-orang yang mencari-cari syubhah kerana masalah yang paling rendah sehingga mereka menemukannya. Kita mungkin tak ada masa nak mencari syubhah, tapi ada institusi yang boleh mencari benda syubhah. Kalau di Penang ni ada CAP kan. Dia mencari. Tak apa, kita ikut autoriti yang dibagi pada dia. Dia mencari benda-benda syubhah ni. Kalau ditemukan, kita boleh ambil. Kita tak ada masa nak mencari benda syubhah ni sebab dia memerlukan penelitian. Kemudian dalam kewangan, kita banyak syubhah dalam kewangan ni. Dalam kewangan masalah syubhah, kita nak invest di mana ni? Kita nak labur di mana duit kita? Nak kena lihat. Halal jelas, haram jelas. Ada yang tak jelas ni. Yang tak jelas ni dia syubhah. Ada pencampuran keuntungan. Keuntungan dia ada bercampur. Sebab dia melabur ada dalam yang haram, ada yang dalam halal. Makna dia syubhah. Kita kata tadi bahawa syubhah lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau kita mampu untuk memisahkan yang syubhah tersebut, tak apalah kita nak buat. Begitu. Dalam kewangan banyak syubhah. Walaupun sekarang ini ada rumutan-rumutan produk Islamik, produk kewangan, tetapi still masih ada lagi syubhah. Ada juga yang produk-produk kewangan yang Islamik yang betul-betul tidak syubhah. Kita kena lihat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, nescaya menyusahkan kamu. Banyak pendapat insya-Allah. Kemudian di bawah syubhah dia makruh. Benda yang makruh. Kita dah belajar dalam fardu ain ni, benda yang makruh kita lakukan akan mendapat, kita tinggalkan mendapat pahala. Kita lakukan mendapat apa? Mendapat dosa ke? Makruh. Makruh tu kariha. Kariha tu tidak disukai. Tidak disukai maksudnya tidak disukai oleh Rasulullah, oleh Allah. Makruh. Tapi kena ingat, benda-benda makruh ni kalau kita laksanakan selalu, dia menjadi haram. Ada satu kaedah dalam hukum usul fiqh disebut tikrar al-makruhat haram. Berterusan dengan makruh dia akan menjadi haram. Berterusan. Kenapa buat ni? Alah makruh je. Hari ni buat, besok buat, tolak buat. Lepas tolak apa dia? Tunggu. Buat hari-hari buat, dia akan menjadi haram. Ada ustaz yang merokok. Ustaz dia kata alah makruh je. Ustaz tu apabila dia bagi fatwa tentang merokok, dia akan kata makruh. Tak apalah, kita kata tak apalah makruh Ustaz. Tapi buat makruh hari-hari jadi apa Ustaz? Dia senyum je kan. Kita terbuat ataupun kita buat kerana apa-apa yang lain tak apa, tapi kita jangan ulang dah buat benda tersebut. Sebab makruh. Rokok daun hampir sama tapi tak serupa. Yang pertama, dia tidak menyumbang kepada bisnes Yahudi, tetapi dia menyumbang kepada kerosakan. Lebih kurang ataupun kurang sedikit
kurang sedikit. Nak tengok, nak melihat kepada kurang tak kurang, kena kaji kesihatan pula. Kena tengok orang kesihatan. Tetapi orang kata tak boleh buat kerja kalau tak isap rokok. Ayah saya buat isap rokok. Dia tak boleh buat kerja kalau tak isap rokok. Tak minum kopi, tak isap rokok, tak boleh buat kerja. Tak makan nasi, tak apa. Macam mana tu? Tak kena isap juga belum boleh buat kerja. Kerja-kerja Islam kan. Tapi kalau boleh kena tinggalkan. Kalau boleh kena tinggalkan. Jadi benda-benda makruh ini kalau kita buat selalu, dia akan menjadi haram. Sangat banyak contoh yang terkenal disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, akan mendapatkan contoh-contoh yang banyak tentang hal-hal yang dimakruhkan, seperti makan sambil bersandar. Ini ada dalam hadis makan sambil bersandar. Itu benda makruh tu. Disebut dalam hadis muttaqian, bersandar, sama ada bersandar di dinding ataupun bersandar dengan tongkat tangan ni. Tongkat tangan sebelah. Adalah sebab disebut dalam hadis, ada sebab. Dia tak sampai haram. Setengah orang salafi kata haram, setengah orang salafi. Saya ada ustaz seorang salafi di Perlis dulu. Selepas habis semayang, saya lap habis semayang, kemudian saya lipat tangan ni. Saya lipat. Dia kata tak boleh lipat ni, dosa dia kata. Ya, ada dalam hadis tidak boleh, tapi tak sampai peringkat dosa. Tak sampai. Kain melebihi buku lali, dia tak sampai peringkat haram. Kalau ada unsur takabur, dia baru sampai haram. Tak boleh kata. Tak boleh. Dia nak kena ni semua, tidak boleh kena lipat-lipat. InsyaAllah. Banyaklah disebut di sini sebagai kita ambil meneguk air dari mulut paruh kendi yang sejenisnya. Maksudnya bukan dengan gelas, ambil daripada jak lah. Kan, pelik lah orang tengok. Ada gelas, ustaz ambil gelas, ambil jak terus. Boleh tak minum? Haram tak? Tak haram, tak ada masalah. Tapi tak sesuai, makruh lah. Orang tengok, kalaulah di tempat itu orang semua buat begitu, tak apa. Tapi di tempat kita tak buat begitu, dia tak boleh. Tiup minuman yang panas, dari sudut kesihatan dia ada penyakit, tapi dari sudut hukum dia makruh. Cebok dengan tangan kanan juga, kecuali sakit tangan kiri lah. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tanpa uzur, memakai satu slipper, makruh memakai satu slipper. Kalau hilang tak boleh pakai dua-dua. Sebab kalau orang perawi hadis ni, kalau dia perawi hadis yang siqah, mesti orang terpercaya, dia tak pernah menipu, dia memang sangat baik hafalannya, sangat baik tulisannya. Tetapi sehari orang tengok dia pakai slipper sebelah, menyebabkan hadis yang dia bawa semua bukan tidak diambil, tidak ditolak terus, tapi ada masalah kepada hadisnya. Sebab dia buat benda makruh. Nampak ringan jangan. Kalau tak ada dua-dua belah, jangan pakai. Pegang dengan tangan tak apa. Sebab dia menjadi, kita pun rasa pakai jadi lain, tapi tak payah pakai. Jalan kaki ayam dulu, kemudian cari ada lain-lain tak apa, janji jangan sebelah. Kemudian bertengkar dan menguatkan suara di masjid, ini makruh juga. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bercakap dalam masjid pada waktu khutbah, ini orang lelaki faqad lara, itu maksudnya akan tidak ada pahala kepada pahala Jumaatnya. Itu yang kita fahami, tetapi ada ulama mengatakan hanya makruh. Memaki-maki sakit panas. Ini mestinya orang panas lebaran. Maki-maki kokok ayam jantan ni, Allah alam, saya tak faham. Banyak cakap tinggi, cakap takabur. Berdoa kepada kalimah, tanya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mahu. Tak boleh. Kalau nak ampun, ampunlah. Ampun tak apalah. Dia sombong, berkata apa yang dikehendaki Allah, si fulan bincang-bincang saat tengah malam. Tak boleh juga bincang-bincang tengah malam. Sebab masa tu nak kena tidur. Melakukan salat saat dihidangkan makanan. Ini biasa kita buat.
hidang makanan. Ada setengah orang tak makan, lapar dan sebagainya. Kemana fikiran dia? Tak usul. Tengok ada peha ayam pula. Oh, meleleh. Kemudian kita menahan buang air pun sama juga makruh, menahan. Nak salat nak kena selesai dulu. Walaupun kita tak sempat takbiratul ihram, selesai dulu yang tu baru kita salat. Tak boleh kita tahan. Mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Ini setengah ulama mengatakan tak boleh, bukan tak boleh, haram. Mengkhususkan kalau hari itu kita nak ganti, hari itu kita ada masa, kita dah puasa 5 hari dah. Puasa 6. Hari last jatuh hari Jumaat macam mana? Kena puasa jugalah hari itu. Tapi kita tidak mengkhususkan tiap-tiap hari kita puasa, hari Jumaat itu yang tak boleh. Kalau kita terpuasa hari itu, boleh, tidak ada masalah. Ataupun salat malam, ataupun salat di malam hari, menahan kentut, buang air besar tanpa uzur selainnya, tahan, nak salat. Banyaklah benda-benda yang makruh biasa kita buat. InsyaAllah. InsyaAllah itu saja kita sampai kepada pembahasan yang ke-9, mengubah jiwa manusia sebelum mengubah peraturan. Ustaz, macam mana kalau kata makruh, makan belacan, makan petai, makruh sesuatu yang mengganggu orang lain pada ketika salat, apa sahaja dimakruh. Kalau tidak mengganggu, tidak. Sebab makruh itu dia ada kesan. Orang Arab dalam hadis sebut tidak boleh makan bawang. Tuan-tuan makan bawang, kemudian pergi salat. Sendawa keluar apa? Keluar gas kan? Durian lebih kuat keluar gas. Walaupun disebut dalam hadis bawang, tetapi apa saja yang mendatangkan bau, kemudian kita semayang, sekali sendawa 5 kiri 5 kanan rebah, mana itu makruh. Makruh dia akan memberi kesan pada yang lain. Maknanya kalaulah tidak disebut dalam hadis tetapi dia membawa maksud yang sama, dia juga makruh. InsyaAllah pertemuan kita bila-bila insyaAllah kita akan baca tentang mengubah jiwa manusia sebelum mengubah peraturan. Ini tajuk yang besar. Kita nak ubah peraturan, masya-Allah, peraturan sekarang ni kan, peraturan kita tak sebut, kita sebut peraturan dunia lah kan. Sangat-sangat susah. Tetapi sebelum nak ubah itu kita kena ubah jiwa ini. Islah nafsak. Kita tegakkan hukum dalam diri kita dulu sebelum kita tegakkan hukum dalam masyarakat dan dalam negara, insya-Allah. Allahu a'lam, itu saja insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya juga untuk saya mengamalkan apa yang saya sebut pada hari ini, insya-Allah. Ada lagi? Ada lagi?